Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 6 Januari 2021. Kementerian Kerja Raya KKR Sabah akan meneruskan projek empangan papar dalam usaha mengatasi masalah bekalan air di negeri ini untuk jangka masa panjang. Menterinya Datuk Seri Bong Mokhtar Radin bagaimanapun berkata, lokasi empangan mungkin akan dipindah ke Penampang atas faktor ketahanan bekalan air yang lebih lama. Saya dimaklumkan bahawa kalau kita laksanakan di papar ini, capaian ketahanan air dia cuma 60 tahun. Sedangkan kalau berpindah di Penampang, capaian tahanan bekalan air dia sehingga 85 tahun. Jadi kita ada ekstra 25 tahun untuk mencari sumber lain lagi. Datuk Seri Bong Mokhtar yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu selepas Majlis Amanat Pengiktirafan dan Penghargaan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah 2020. Ditanya mengenai perkembangan Tanjung Aru Eco Development TAED, Datuk Seri Bong Mokhtar berkata projek itu masih dimajukan dan akan dilaksana tanpa penambakan laut seperti yang dirancang dalam pelan asal. Ia sekaligus dapat menjimatkan kos pembinaan. Sementara itu, Datuk Seri Bong Mokhtar turut meminta kaki tangan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah memberikan perkhidmatan terbaik dan melakukan transformasi positif untuk memajukan jabatan demi manfaat rakyat. Menurut Datuk Seri Bong Mokhtar, sikap dedikasi, kerja keras dan sabar dalam melaksanakan tugas perlu ada dalam diri kaki tangan khususnya dalam berhadapan cabaran norma baharu kini. Katanya idea-idea positif amat diperlukan untuk membangunkan negeri. Kita perlu memberi perkhidmatan yang 100% untuk memastikan bahawa kita telah menunaikan tanggungjawab dan amanah. Membantu bukan saja kerajaan tetapi juga kita telah meyakinkan rakyat negeri Sabah tentang kewujudan dan peranan JKR itu sendiri. Sempena majlis ini turut berlangsung penyerahan dokumen pengambil alihan pengurusan pembentungan daripada JKR Sabah kepada Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah. Bermula tahun ini, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah yang sebelum ini berada di bawah seliaan JKR akan beroperasi sendiri. Kita beralih kepada perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Satu kluster baru COVID-19 dilaporkan di daerah Putatan semalam. Kluster Tombovo itu mencatatkan 12 kes baru menjadikan jumlah kumulatif bagi kluster berkenaan sebanyak 18 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, sebanyak 383 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di negeri ini semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 38,555. Dalam satu kenyataan media, Datuk Masidi menjelaskan kes baharu itu dikesan di 25 daerah dengan daerah Penampang mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu 43 kes. Ia diikuti Kota Kinabalu 42, Tawau 34, Lahad Datu 30, Sandakan 29, Putatan 25, Papar 24, Pitas 19, Kudat 14, Kota Belud 13 dan masing-masing 10 kes baharu di Kinabatangan dan Kuala Penyu. Kes selebihnya dicatat di lain-lain daerah, manakala 19 daerah di Sabah kini zon merah COVID-19. 5 kematian direkod semalam iaitu 2 di Lahad Datu dan masing-masing 1 kematian di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kinabatangan. Menurut Datuk Masidi, seramai 214 pesakit COVID-19 telah sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 35,744 orang. Seramai 2,112 pesakit pula sedang menerima rawatan, 679 orang di hospital dan 1,433 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Sementara itu, dalam kenyataan sama, Datuk Masidi berkata Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah telah memutuskan penghancuran sebarang aktiviti atau majlis sosial melibatkan perhimpunan orang ramai perlu dimaklumkan kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah masing-masing. Langkah itu bagi memudahkan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan. Dalam pada itu, sehingga semalam, sebanyak 312,112 bakul makanan sudah diserahkan kepada golongan sasar.
Pengeluaran caruman akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi kemudahan skim iSinar perlu dimanfaat pencarum sebagai wang sokongan untuk kegunaan saat getir. Ini kerana ramai kalangan pencarum bukan sahaja terjejas pendapatan, malah hilang sumber pendapatan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris berkata, skim iSinar amat bersesuaian untuk membantu pencarum dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19 yang menyebabkan sektor ekonomi terjejas teruk. Pencarum yang bakal mengeluarkan wang daripada KWSP ini agar berbelanja dengan berhemah, sila buat perancangan perbelanjaan dalam beberapa bulan yang mana kita masih boleh mengeluarkan wang. Dengan harapan selepas beberapa bulan ekonomi akan kembali pulih dan kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai pengeluaran caruman KWSP menerusi kemudahan skim iSinar. Sementara itu, pencarum yang ditemui berasa gembira permohonan mereka diluluskan. Saya akan gunakan dana ni untuk pelaburan lah. Pelaburan dan juga sebagai dana kecemasan untuk membantu keluarga lah. Happy lah dapat keluarkan sedikit daripada simpanan EPF. Happy sangatlah sebab dalam keadaan ekonomi yang tidak boleh kita baca ni, lebih kita akan buat penabungan kecemasan lah. Di samping kita akan mana-mana perniagaan yang kita boleh. Pencarum boleh menyemak status permohonan kelulusan iSinar bermula Isnin lalu menerusi laman sesawang isinar.kwsp.gov.my. Permohonan iSinar mula dibuka pada 21 Disember 2020 bagi kategori 1, manakala kategori 2 pula akan dibuka pada 11 Januari ini. Langkah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menerima saranan umum agar Pesta Keamatan dan Hari Gawai dimasukkan dalam perancangan cuti-cuti dalam Malaysia disambut baik rakyat Sabah. Tinjauan kru berita RTM di Penampang mendapati rata-rata orang ramai berpendapat langkah itu mampu mempromosi adat seni dan budaya tempatan. Memang baiklah dan tepat sekali kerana ini menunjukkan satu daripada kaedah yang mana kita boleh dapat merapatkan lagi semua masyarakat kita di Malaysia, terutama sekali daripada Semenanjung Malaysia untuk melawat ke Sabah pada tarikh tersebut. Bagus bang, sebab orang Semenanjung pun boleh merasakan. Jadi orang tu bila piknik pun datang ke Sabah, sama-sama merasakanlah. Saya sangat setuju tu sebab kita rangkan sekarang holiday di sini saja kan, cuti-cuti di sini saja. Jadi orang-orang kita dari Semenanjung Malaysia macam susah dia orang balik sini sebab tidak dapat cuti. Jadi kalau macam semua dia macam satu national holiday, bolehlah juga dia orang balik sini untuk merayakan tu Pesta Keamatan kan. MOTEK menerima saranan umum berkenaan baru-baru ini selepas perancangan cuti yang dikongsi menerusi hantaran Facebook Tourism Malaysia tidak memasukkan cuti dua perayaan itu dalam perancangan cuti negara. Sandakan FM yang menyambut ulang tahun ke-29 semalam kini menumpukan lebih perhatian mendengar suara hati rakyat sejajar peranannya sebagai radio komuniti. Pendekatan itu akan memudahkan stesen radio berkenaan yang merupakan antara jenama stesen radio RTM mengetahui keperluan dan permasalahan rakyat di Sandakan untuk perhatian pihak berwajib. Pengurus Sandakan FM, Sugiman Rafai berkata, usaha itu juga diharap mampu mendekatkan lagi Sandakan FM dengan pendengar, masyarakat dan pemimpin setempat. Ini selaras peranan Sandakan FM sebagai sumber maklumat tepat, cepat dan sahih. Stesen radio kita adalah stesen radio komuniti, jadi kita lebih dekat sebenarnya dengan masyarakat dan juga para pemimpin di kawasan bahagian Sandakan ini. Jadi untuk itu kita lebih
dapat mendengar dan juga lebih cepat melaksanakan apa yang diperlukan sebenarnya, apa yang disuarakan, apa yang dimahukan oleh pendengar-pendengar Sandakan FM. Beliau menyatakan demikian sempena sambutan ulang tahun Sandakan FM ke-29 di Pejabat Sandakan FM. Dalam pada itu, Sugiman memaklumkan sempena ulang tahun ke-29 Sandakan FM, beberapa penambahbaikan pengisian segmen dilaksanakan. Ia antara lain termasuk Santai Hujung Minggu bagi segmen Sabtu dan Ahad dan segmen Santai Kenangan yang bersiaran setiap hari bermula 4.30 petang hingga 7 malam dengan konsep lagu-lagu malar segar. Saya sangat bertuah sebagai salah seorang warga Sandakan FM. Semoga Sandakan FM akan terus maju, berkembang dan masih lagi relevan untuk rakyat di Sandakan ini. Terima kasih tidak terhingga kepada pendengar-pendengar Sandakan FM yang sentiasa memberi sokongan padu tak kira bila-bila masa. Terima kasih atas sokongan anda dan kami juga mengharapkan stesen Sandakan FM pada tahun 2021 akan terus kekal menjadi pilihan nombor 1. Saya suka mendengar Sandakan FM kerana banyak info-info yang terkini dan selain itu Sandakan FM pun banyak memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu yang terbaru dan lagu-lagu sensasi. Sambutan ulang tahun Sandakan FM ke-29 diraikan dalam suasana normal baharu, namun kemeriahannya tetap dirasai. Pelbagai pengisian diadakan menerusi platform media sosial termasuk berinteraksi dalam talian bersama Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ruzain Idris, Pengarah Penyiaran Sabah Nur Ain Haji Bakir serta pemimpin setempat dan pendengar setia Sandakan FM. Turut diadakan kuis bersama pendengar serta temu bual dengan bekas pengurus dan penyampai Sandakan FM. Kemuncak ulang tahun ke-29 Sandakan FM diserikan dengan upacara memotong kek sumbangan pemimpin setempat dan pendengar setia Sandakan FM. Baik, sekian berita pagi Sabah bersama mencegah penularan pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.